Alright, so kita nak masuk chapter seterusnya iaitu chapter alkohol yang kita panggil hydroxy compound. Right, so untuk hydroxy compound ada beberapa pecahan. So yang ini adalah untuk 8.1 dan 8.2. Saya campurkanlah sebab dia untuk 8.1, 8.2 ni dia sikit saja. Okay, so ini adalah dia punya learning outcome dia, learning overview. Okay, kita nak tengok yang pertama dulu. Hari ni nak masuk draw, classify and name the structure, dan juga nak tengok physical properties of alcohol. Physical properties ada dua iaitu dari segi boiling point dan juga solubility. Okay. Bagi kedua-dua ni adalah C2 dan physical properties ni adalah kategori C4. Okay, so jom kita masuk. Okay, yang pertama adalah kita nak draw, classify and name the structure. So kita nak namakan alkohol. Alkane with hydroxy group, maksudnya dia ada OH group, kita akan namakan dia alkohol. Cenderung formula untuk alifati alkohol adalah CnH2n plus 1 OH. Okay. Aromatik alkohol dikenali sebagai phenol di mana OH attached directly to the benzene ring. Okey, dia ada dua jenis alkohol, satu alifati alkohol, satu lagi aromatik alkohol. Bezanya adalah alifati alkohol ni digunakan ROH. R ni adalah rantai alifatik biasa, rantai karbon biasa. Dan OH ni terikat dengan karbon biasa. Kalau melibatkan aromatik alkohol, dia adalah phenol. Phenol adalah OH itu directly attached dengan benzene. So dia akan jadi aromatik alkohol. Kalau dia ada benzene tapi OH itu tidak terikat direct dengan benzene, dia masih lagi kategori alifatik alkohol. Okey. Okey, so ini beberapa contoh, kita tengok kat bawah. Okey, ini adalah kategori alifatik alkohol. OH attached directly to the alkyl group. OH attached karbon biasa, OH karbon biasa, OH karbon biasa. Okey. Kalau dia attach directly dengan benzene, itu adalah kategori phenol, iaitu alkohol aromatik. Okey, sebab apa kita kena pandai bezakan? Sebab nanti bila kita buat reaction ada perbezaan antara alifatik dengan phenol. Okey, seterusnya classifications of alcohol. Okey, macam biasa kita ada kelas metil, kelas primary, secondary dan juga tertiary. Macam mana kita nak tahu? Bergantung kepada OH itu terikat dengan karbon apa. Kalau OH terikat directly dengan CH3, so itu adalah metil alkohol. OH terikat dengan karbon primary alkohol. OH terikat dengan karbon secondary alkohol. OH terikat dengan karbon tertiary, itu adalah tertiary alkohol. Okay. Ini jelas nah, ini yang biasa. Okay, seterusnya kita nak naming. Naming ada dua, satu naming alkohol, satu lagi naming phenol. Berbeza nah. Okay, so kita tengok naming alkohol dulu. Macam biasa kita kena tentukan parent chain. Parent dia dulu, parent dia adalah longest carbon chain dan karbon tersebut mengandungi OH group. Kemudian tentukan substituent lain yang terikat dengan dia ataupun namakan position OH tadi. Kemudian akhiri dengan perkataan all di belakang. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Ini naming biasa dah buat kan. Longest carbon chain adalah, saya ambil yang panjang ni. So kita akan kira daripada yang dekat dengan OH. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jadi namanya adalah pada karbon keempat ada metil, karbon kedua ada OH. So dia akan jadi 4-metil. 2-pentanol. Pentanol sebab dia ada 5 karbon, akhiri dengan all di belakang, karbon kedua ada OH, karbon keempat ada metil. So letakkan dia punya substituent. Ini adalah kategori secondary alcohol sebab OH terikat dengan karbon secondary. Okay.
Alright, seterusnya yang kedua, rantai karbon panjang adalah kalau kita ambil straight saja, dia ada metrik ke atas kan, so kena ambil longest dia. Longest tak semestinya adalah yang lurus. Okay. So 1, 2, 3, 4. So karbon kedua ada OH group hidroksi. So dia adalah 2 butanol. Butanol sebab longest dia adalah 4. Okay, so yang ini bagi contoh-contoh yang melibatkan ada satu OH group saja, belakang dia akhirkan dengan ol. Okay, kita nak tengok kalau dia ada 2 OH group, 2 hydroxy group attach pada satu compound. Okay, contohnya structure berikut. Ini adalah general name dia, kita jarang guna pun. Okay, perkataan glycol ni, ini untuk pengetahuan umum saja. Okay, so kita nak bagi nama. Okay, bagi nama kalau ada lebih daripada satu OH. So dekat sini kita ada 2 OH group. So saya akan bagi nombor dekat sini. 1, 2. So dia akan jadi 1, 2. Apa? 2 carbon ethane kan? Ethane diol. So dia letakkan diol tu di belakang. Ethane tu dia macam nampak full name dia. Ethane diol. Okay, dapat 2 OH group pada karbon sebelah-sebelah. Diol compound ni biasanya kita perolehi daripada alkin kan. Alkin tindak balas dengan KMnO4 OH minus co. So dia akan dapat diol compound. Okay, next. 1, 2, 3. So karbon pertama dengan karbon kedua ni ada OH group. 3 karbon. So 1, 2. 3 karbon propane diol. Diol di belakang, propane diol. Okay. Seterusnya, 1, 2, 3. Karbon pertama dengan karbon ketiga ada OH. 1, 3. Rantai panjang dia masih lagi 3. Propane diol. Kedudukan dia, satu ini dekat 1, 2, ini dekat 1, 3. Okay. Kalau dia ada lebih daripada 1, contohnya structure compound ni, Allah. Compound yang ini, rantai lurus dia ada 3. Lurus dia ada 3. Tapi dia ada 3 OH ni. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. So nama dia adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 karbon. Propane triol. Triol tu sebab dia ada sampai 3. Propane triol. Okay. So ini untuk penamaan alkohol alifatik biasa yang ada 2 ataupun lebih daripada 1 hydroxyl group. Okay, next kita pergi pada phenol. Okay, phenol ni adalah terbitan daripada benzin. Okay, benzin kan dia ada substituen kan. Ini salah satu daripada substituennya. Phenol adalah benzin yang terikat dengan OH. So keseluruhan ni nama dia phenol ataupun hidroksi benzin. Phenol ataupun hidroksi benzin. Tapi untuk benzin kita boleh gunakan common name kan, iaitu phenol. Kita lebih prefer phenol instead of hidroksi benzin. Okay, so kalau kita ada substituen, contoh macam ni, pada benzin ada 2 substituen. Kita ada OH dan juga alkyl group. Okay, so kita tengok pada list of priority. Ingat lagi dalam chapter benzin, kita ada list of priority. Sekiranya benzin ada 2 substitute attach pada dia, salah satu akan jadi parent. Bagi kes ni yang diberi priority untuk jadi parent adalah phenol. So letak kat dia sebagai carbon 1. Okay, dia akan jadi parent. Kalau OH yang ada benzin jadi parent, nama dia adalah phenol. Nama dia adalah phenol.
So pada kabel ketiga ada nama apa ni? Etil kan? Etil, so nama dia 3 etil phenol. Okay. Yang ini 3 bromo phenol. Yang ini 2 methyl phenol. Okay, yang melibatkan sebatian phenol. Okay, dah catat. Okay. Ini contoh-contoh lain sekiranya kita ada lebih daripada satu alkohol, satu OH group pada kawasan benzin. So ini nama dia benzene diol. Ada 2 diol dekat situ. Cuma beza dia ada segi position. Ini position 1,4, ini position 1,3, ini position 1,2. So yang 1,4 ni nama dia 1,4 benzene diol. Ini 1,3 benzene diol. This one 1,2 benzene diol. Okay, Zena. Okay, seterusnya ada 6 soalan dekat sini. Okay, cuba jawab. A, B, C, D, E, F. Okay, cuba selesaikan. Lima minit Okay, dah cuba ke? Alright, soalan yang pertama. Siapa nak cuba? Soalan A. Siapa nak cuba bagi nama? Boleh type pun boleh. Type dekat message. Pat, panggil nama ke? Nak kena panggil nama? Muhammad Abid. Itu jawapan dia. Uh, 4,5 dimethyl 2 phenol. Nombor 1 A ya. 4,5,2 methyl 2 phenol. Okey, terima kasih. Cuba lagi.
Okey, kita dengar pula daripada Syakira Najwa. Syakira? Tak tahu, madam. Okey. Alright, tengok sini semua orang. Naming ni dia trinitrophenol, salah. Soalan A. Soalan A. Macam mana trinitrophenol? Soalan saya tak sama dengan awak ke? Soalan A, okay, tengok sini. Dia tak ada phenol. Dekat mana phenolnya? Rantai panjang dia adalah yang ini. Sekejap. Itu rantai panjang dia. Okey, rantai panjang adalah karbon yang panjang. Bilangan karbon yang paling panjang. So, karbon yang panjang dia macam tu. Kalau phenol, sekarang ni kalau awak kata phenol, benda ni kan, benzin ni tidak terikat, tak ada pun OH yang ikat pada dia. So, dia bukan phenol. Ini kategori alkohol biasa sebab OH terikat pada karbon biasa. Okey, ni pakat lena ke ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Ada 6 rantai karbon panjang. Okey, saya bagi peluang. Cepat. Ada OH pada karbon kedua, keempat ada metil, kelima ada fenil. Substituen dia. Okey, cepat seorang. Dah tunjuk dah tu. Ainul Nasuha. Apa jawapan dia? Nak Ainul Nasuha ni? Tio, mana Tio? Cuba Tio. 4-methyl 5-phenyl 2-hexanol. 4-methyl 5-phenyl 2-hexanol. Thank you Tio. Yang lain ni tidur agaknya. Bangun, awak tak boleh baring bangun duduk. Okay. So 4-methyl 5-phenyl 4-methyl 5-phenyl 2-hexanol. 4-methyl 5-phenyl 2-hexanol. Okay. Next, B. 3-nitrophenol ke, madam? Okay, thank you. B ni betul. 3-nitrophenol. Okay. Sebab parentnya adalah phenol. Karbon 1, 2, 3 ada nitro. Okay, C. C ni phenol juga dia punya parent Phenol as a parent. Okay, jadi pada karbon kedua ada metil start with N. Sini 2 metil start dengan M. Sini 4 kloro start dengan C. Parentnya adalah phenol. So sambungkan ikut alfabet. Jawapannya kloro dululah sebab start dengan C kan. 4 kloro 2 metil phenol. 4 kloro 2 metil phenol. Okay. D. DEF.
Okay, D ni apa? Siapa nak cuba? Parent dia adalah apa? 3-chloro-2-methylphenol. 3-chloro-2-methyl-cyclopentanol. Ni ada cyclic kan? Ini adalah cyclic, okay. Dia ada OH, ada metil, ada kloro. Tapi dekat sini priority dia adalah OH. So parent dia adalah cyclopentanol. Parent dia. Okay. So 1, 2, 3. So dia ada 2 metil dan juga 3 kloro. Okay, sambung ikut alfabet. 3-chloro, 2-methyl, cyclopentanol. Okey, seterusnya E. Okey, untuk E ni dia ada benzin dengan OH. Okey, OH ini adalah pada rantai karbon biasa. Dekat sini dia ada CH2, ini dia ada CH3. Okey, dia adalah pada rantai karbon biasa. So kita beri keutamaan, kalau kita ikut naming dekat benzin pun, kalau substituent tu ada important functional group, dia akan jadi parent. So ini important functional group dia. Okey, iaitu atas ni adalah ethanol. Ini adalah ethanol. Ethanol. Okey. Kalau kita ambil ethanol, karbon 1 kita kira dia start daripada OH lah, parent kan. 1, 2. So dekat sini akan jadi 2 phenyl. Okey. So combinekan nama dia. Combinekan nama dia akan jadi 2-phenyl ethanol. 2-phenyl ethanol. Okay. Dan yang terakhir. Okay, buat dulu. Okay. So yang ini parent dia adalah inilah. Okay, so parent dia adalah cyclopentanol. Okay, so ini kena letak number 1. 1, 2. So pada karbon ke-1 juga ada 1 metil. Sini 1 metil. Dan atas sini apa nama ni? Ini apa nama ni? Apa nama tu? Tu apa? Isopropyl. So nama penuh dia isopropyl dengan metil. I kita kira kan? 2 isopropyl, 1 metil, cyclopentanol. Alright. So itulah beberapa contoh bagi penamaan untuk alkohol. Okay, pastikan bila kita jawab soalan, dia sebenarnya kena pandai melukis. Okay, so kena pandai melukis compound. Dah semak. Okay, seterusnya soalan tutorial nombor 1, A, B dan C. Ini awak jawab sendiri, soalan 1A, soalan 1B, soalan 1C. Sama juga soalan D, E, F pun jawab sendiri, nanti kita semak dalam kelas. Seterusnya kita nak pergi pada soalan tutor nombor 2. The following names are incorrect. Draw the structural formula and rename and give the correct name. Maksudnya kena rename lah. Okay, cuba buat.
4 butanol. Lukis dulu. Lepas tu rename kan. Maksudnya nama tu kita boleh lukis tetapi namanya tak tepat. Kena bagi yang lebih baik. Nak masuk solubility sempat tak ni? Setengah jam ni. Cepat laju sikit. Butanol 1, 2, 3, 4 OH. Okay, dia kata 4 butanol. Seolah-olah dia start carbon di depan sini. 1, 2, 3, 4. Dia dapatlah 4 butanol. Tapi nama tu tak betul kan? Nama tu adalah incorrect. Okay, apakah nama betul dia? Nama betul dia adalah apa nama betul dia? Butanol. Thank you. 1 butanol ataupun butanol. Thank you. Okay, seterusnya B. Cyclopentanol. Belakang dia parent cyclopentanol. So, lukis dulu cyclopentanol. Okay. 1 dimethyl 2 pentanol. Okay, so kita boleh lukis macam tu. Okay, dia kata seolah-olah sini nombor 1, sini nombor 2 lah kalau ikut dia punya nama. Tetapi tak boleh letak nombor 1 pada metil. Kita kena beri keutamaan pada alkohol. So sepatutnya 1 dekat alkohol. Okay, so nama sebenarnya adalah 2,2 dimethyl cyclopentanol. Nama sebenar dia. Okay, sambung C dan D. 6-methyl 3-ethyl cyclohexanol. Cyclohexanol. Cyclohexanol ada OH. 1, 2, 3 ada ethyl. 4, 5, 6 ada metil. Macam tu. Okay, dia pusing macam tu. So nama sebenar dia adalah, dia tak boleh pusing ke sini. Kalau pusing ke sini, dia jadi besar nombor dia kan. Kita pusing ke sebelah kiri. 1, Allah. Padam terus. 1, 2, 3, 4, 5. So nombor dia lebih kecil. Jadi namanya adalah 2-metil 5 etil. Start with etil lah. E dulu kan. Salah ni. 5 etil 2-metil cyclohexanol. Okay, and lastly, heptanol. 1, 2, 3, 4. Karbon keempat dia ada OH. 4, 5, 6, 7 ada kloro. So dia susun macam tu. Dia start 1 sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So according to the name macam tu lah. 4 ada OH, 7 ada kloro. Tapi instead of di atas, kalau kita guna yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengok OH masih pada karbon keempat tetapi klorin dah jadi nombor 1. So kalau OH tu kekal nombor yang sama, kita kena ambil klorin tu nombor yang rendah sikit. So jawapan dia 1 kloro 4 heptanol. Instead of 1 kloro 7 kloro heptanol. 1 kloro 4 heptanol. Okay, so selesailah bahagian draw and give names for
alkohol. Okay, selesai. Contoh yang depan tu awak buat sendiri. Okay, seterusnya kita nak masuk boiling point. Okay, dengar betul-betul. Boiling physical properties ada dua. Yang pertama boiling, yang kedua solubility. Kita nak masuk boiling point dulu. Okay. Kita baca dekat sini. Boiling point increase. Boiling point increase when the molecular mass increase. With the number of OH group increase. This is because increasing the van der Waals forces and hydrogen bond. Okay. So dalam alkohol kan dia ada ROH macam tu. Dia ada kawasan R dan dia ada kawasan OH. Kawasan R ni lah wujudnya van der Waals. Van der Waals adalah kawasan non-polar, iaitu antara karbon dengan karbon, karbon dengan hidrogen. Kawasan akhir lah, kawasan akhir group. Dan hydrogen bond boleh wujud pada kawasan OH group. Okay, so bila soalan minta untuk kita draw hydrogen bond between molecules, hydrogen bond dia between molecules nah, okay, dia bukannya dalam molekul, dia between. So kita kena draw ROH macam tu, okay, ada lompat atas bawah, ambil lagi satu ROH, lompat atas bawah, so sambungkan lone pair kepada hidrogen. So ini adalah hydrogen bond di dalam alkohol. Hydrogen bonding. Okay. So biasanya kita kena lukis 3. Bawah ni satu lagi. Okay. So daripada sini kita boleh tengok satu molekul alkohol tu dia boleh buat 2 lah. Satu atas, satu dekat bawah. So yang dikatakan kawasan van der Waals adalah kawasan R. Cumanya kita jarang sebut sebab kalau kita compare van der Waals dengan hydrogen bond lebih dominan. So kita selalu highlightkan hydrogen bond dalam alkohol. Okay, so dia boleh wujud hydrogen bond. So ini adalah cara buat hydrogen bond dia. Okay, so kalau compound tu ada hydrogen bond, biasanya boiling point dia mesti tinggi. Antara van der Waals dan hydrogen bond paling tinggi dia punya boiling point, paling kuat. Okay, next. Okay, kalau melibatkan isomers alkohol yang ada isomers. For isomeric alcohol, alcohol with branches, carbon chain have lower boiling point. Okay, kalau pada rantai carbon tu ada branches, dia akan jadi lebih rendah dia punya boiling point sebab surface area dia lebih compact. Okay. Dan kalau dia melibatkan primary secondary pula, dia adalah disebabkan oleh Stary effect that extend the hydrogen bond, increasing the number of R group around the carbon bearing the OH group decrease the extent of hydrogen bonding. The order of isomeric boiling point of alcohol is as you can see, dia adalah start dengan primary, secondary, tertiary. Maksudnya lebih banyak branching ataupun lebih banyak kalau primary alcohol kan dia straight macam ni kan, primary lebih besar daripada secondary. Secondary OH duduk bawah dah. Okay, lebih besar daripada tertiary. Tertiary OH duduk bawah tapi dia ada banyak halangan metil menyebabkan hydrogen bond dia menjadi lebih susah untuk terbentuk. Jadi kita panggil dia halangan steric. Okay. So dekat bawah ni dia ada notes. Notes dia adalah bond yang pertama sekali kata pada bilangan OH, lebih banyak OH minus, lebih besar dia punya boiling point. Dan boiling point alkohol lebih besar daripada alkane dan RX sebab dia ada hydrogen bond. Boiling point untuk alkohol yang straight chain lebih besar daripada alkohol yang branch chain. Boiling point untuk primary besar daripada secondary, secondary besar daripada tertiary. Okay, ini adalah tips untuk kita tengok. Okay, so tengok dekat sini. Ni cara-cara dia lah untuk kita kenal pasti sebab soalan biasanya dia akan minta kita susun boiling point. Dia bagi beberapa compound arrange in order of increasing dan sebagainya. Okay, so kita nak tengok boiling point of alcohol. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi? Apakah faktornya? First of all, kita kena tengok bilangan H bond yang boleh terbentuk. Turun sini dulu.
bilangan OH, bilangan H bond yang terbentuk. Kalau bilangan H bond dia sama, bawa ke sebelah kanan. Kalau bilangan hidrogen bond dia berbeza, turun ke bawah. Okey, maksud berbeza tu macam mana? Okey, kita tengok OH group yang ada. Kalau compare dengan, kita tambah ke atas ni dah, more OH group. More OH group, tambahkan nota kat situ. Okey, kalau dia ada banyak OH group, bermaksud dia ability to form more hydrogen bond, thus has higher boiling point. Contohnya, saya ada 1,2 ethane diol. Compare dengan versus with butanol. Okey, siapa lebih tinggi dia punya boiling point? Ethane diol atau butanol? Siapa lebih tinggi boiling point? Butanol. Ethane diol atau butanol? Ethane diol. Yes, ethane diol lebih tinggi boiling point berbanding butanol. Ini boiling point tinggi, ini boiling point rendah. Sebab apa? Kan saya kata tengok number of OH bond form. Kalau lebih banyak OH group, maksudnya dia diol. Diol ada 2 OH. 2 OH menunjukkan banyak H bond dia boleh buat. Jadi dia lebih tinggi dia punya boiling point. First of all, tengok dulu bilangan OH. Okay. Ini bilangan OH dia berbeza. 1, 2 OH, satu lagi 1 OH saja. Okay. Kalau kita bandingkan bilangan OH yang sama, same OH group. Okay, kalau same OH group, kita tengok faktor mass. Okay, dia kata lebih besar dia punya mass, lebih tinggi dia punya boiling point. Okay, maksudnya macam mana? Contohnya katakan saya ada propanol. Propanol versus butanol. Okay, propanol versus butanol. Siapa lebih tinggi boiling point? Siapa lebih tinggi boiling point? Butanol. Butanol. Betul. Sebabnya ini OH dia sama. Dua-dua tu ada all di belakang. Maksudnya kedua-duanya mempunyai satu grup saja. So kalau bilangan OH dia sama, tengok mass. Depan sini ada 3 karbon, depan sini ada 4 karbon. 4 karbon maksudnya bilangan mass dia lebih besar. So ini boiling point tinggi, ini boiling point dia rendah. Okay. Right. Seterusnya, kalau dia sama, bilangan mass ini, bilangan mass dia berbeza tau. Berbeza maksudnya 1 3 karbon, 1 4 karbon. Okay, kalau bilangan mass dia sama, bermaksud dia adalah isomer. Maksudnya katakan 5 karbon lawan dengan 5 karbon. 5 alkohol 5 karbon dengan alkohol 5 karbon. So, itu adalah isomeric. So kalau dia isomeric, less steric effect, less branches, has higher boiling point. Contohnya, katakan saya ada butanol dengan 2 butanol. Okey. So kenapa ini isomeric? Sebab bilangan karbon dia sama. OH dia sama, satu grup. Butanol 4 karbon, 2 butanol pun 4 karbon. Cumanya berbeza kedudukan OH. Satu OH pada karbon 1, satu lagi OH pada karbon 2. So dia adalah isomer lah. Kan? So yang manakah boiling point yang lebih tinggi? Jawapannya yang butanol lebih tinggi, 2 butanol lebih rendah. Sebab kedudukan OH pada karbon kedua menyebabkan steric effect. Okey, dia ada bila 2 butanol. Okey, ni kan. Okey, 2 butanol OH duduk bawah. So bila dia nak buat hydrogen bond, ada halangan karbon-karbon kiri dan kanan. Kalau dia duduk OH hujung, dia lebih mudah untuk dia buat hydrogen bond. Okey, itu yang kita panggil steric effect. Okey, next. Kalau kita compare antara, satu lagi contoh. Satu lagi. Pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. Pentanol rantai lurus 1 OH. Compare dengan 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 OH. Okay, compare dengan
1, 2, 3, 4. 3 metil butanol. Okey, apa beza dia dan persamaan dia? Persamaannya adalah ini 5 karbon, ini pun 5 karbon. So dia adalah same mass. Kalau same mass, kita tengok bentuk pula. Tadi yang ini satu alkohol 1, satu alkohol 2. Yang ini alkohol dia sama, duduk di pada karbon pertama. Okey, dia hujung. Masih lagi hujung. Cuma bezanya adalah branch. Satu rantai lurus, satu rantai branch. So ini boiling point dia rendah, ini boiling point dia tinggi. Sebab less branches. Less branches menyebabkan boiling point dia lebih tinggi. Okay, so itu dari segi boiling point of alcohol. Okay, dah nak? Buku apa dah jam. Okay, next. So ini adalah example. Awak dah ada jawapan pun dekat sini. So saya bacakan saja. Between methanol and ethanol, methanol and ethanol. Methanol less boiling point than ethanol because boiling point increase as the size increase. Yang ini sebab bilangan OH dia sama. Okay, so kita boleh kata both have same number of OH minus. So mass yang akan menjadi faktor untuk kita tengok. Okay, next. Okay, yang ini branching, nampak tak? CH3 ni panjang, ini ada satu branching saja. Okay, dari segi branching dia menyebabkan OH tu akan menjadi susah untuk kita buat dia punya hydrogen bond, high steric hindrance. Okay, soalan tutorial. Soalan tutorial tak ingat nombor berapa, tengok dalam buku tutur. Arrange the compound in order of increasing boiling point. Okey, cuba susun. Kita ada ethane 1,2 ethane diol, N-butane, 1 propanol dan 1,3 propane diol. Okey, cuba susun. Paling rendah boiling point siapa? Siapa boiling point paling rendah? Okey, ini alkohol kan? Diol. Ini diol. Ini ol. Ini diol. So maksudnya yang all semua tu masih akan jadi boiling point paling tinggi. So paling rendah dalam soalan ni adalah butane. Butane tidak ada OH group, dia cuma ada van der Waals. So paling rendah N-butane. Okey, lepas tu, lepas N-butane siapa? Satu propanol. Okey, betul. 1 propanol. Sebab dia cuma ada satu OH. Okey. So antara yang dua OH diol dengan diol tu akan jadi yang kedua yang paling tinggi. Dia akan jadi dua yang paling tinggi. Cuma cara kita nak bezakan, kalau dia dua-dua tu diol, yang ini 2 karbon, yang ini 3 karbon. So yang manakah yang paling tinggi boiling point dia? 1,3 propane dia. Yes, 1,3 propane diol akan jadi paling tinggi sebab dia ada 2 OH dan dia ada lebih banyak bilangan karbon. Maka yang kedua tinggi adalah ethane diol. Okay, so reason dia dah ada kat bawah. You can read that. Boiling point increases with the increase in the number of OH bond and the increase of strength van der Waals forces. Okay. Mana dia? Van der Waals forces increase along with the increase in molecular weight. Hydrogen bond is stronger than van der Waals forces. Itu baru ayat mula. 1,3 propane diol and 1,2 ethane diol can form same number of hydrogen bond due to presence of 2 OH group. But 1,3 propane diol has stronger van der Waals forces than 1,2 ethane diol, therefore it has highest boiling point. Okey, yang dikatakan stronger van der Waals forces tu sebab mass dia lah. Ini ada 3 karbon, yang ini ada 2 karbon. Kita sebut dari segi mass, jangan sebut bilangan karbon. Okey, tapi kita kena highlight juga dia ada 2 OH group. Okey. While 1 propanol has only 1 OH group. So dia lebih rendah berbanding propane diol dan ethane diol.
has fewer number of hydrogen bond. And butane has the lowest boiling point because it cannot form hydrogen bond and has only van der Waals forces. Okay, sebab tu dia jadi paling rendah. Right, so bila kita memberi jawapan untuk explanation, dia tak boleh bagi jawapan secara general. Ni general ni, yang saya highlightkan kat atas ni adalah general. General tu tak boleh. Dia boleh bagi tetapi dia ada sokongan yang spesifik. Spesifik maksudnya kita kena bandingkan siapa compound itu dengan siapa. Kena ambil nama dia. Nama-nama dia. Kalau ayat general saja dia tak cukup mark. Okay, so kena ada semua ni. Alright. Next. Ni pun sama tadi kan. Okay, B tu awak buat sendiri. Nak masuk solubility macam dah tak sempat. Okay. Masa pun dah nak habis, kita stop sampai sini je lah. Kita stop sampai boiling point, B ni awak sambung nantilah. Okay, sebab saya ada sambungan kelas lain lepas ni. Jadi untuk kelas awak pagi ni, kita masuk draw and name alcohol, yang ni dah. And then physical properties dah masuk, cuma sampai boiling point saja. So ingatkan saya untuk continuous solubility. DHT 41. Ingatkan lah sebab saya akan masuk kelas takut rate dia tak sama nanti. Okey, ingatkan saya awak sambung solubility. Awak catat dekat buku awak tu. Okey, dah? Alright, so itu saja untuk pagi ini. Kita jumpa pula kelas bila pula ya? Petang ni ke? Tak ingat jadual ni. Tengok sat jadual.